zaman sekarang ni tuan-tuan, kalau ada istilah ungkapan ke apa yang agak baru dan mengelirukan, kita kena berhati-hati dan minta penjelasan. Ya. Macam isu yang baru-baru ni apa ni? Adalah saya dapat maklumat lah, seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ketika menyampaikan syarahan di kalangan orang ramai, dia kata apa, lebih kurang macam inilah kata-kata dia. Kalau apa ni, Nabi pergi ke kanan dan ulama pergi ke kiri, maka kita kena ikut ulama. Macam mana tu tuan-tuan? Kalau orang yang tak tahu ujung pangkal, keliru ke tak keliru? Dia ni nak kata apa ni? Kalau Nabi ke kanan, ulama ke kiri, kita kena ikut ulama. Bukankah kena ikut Nabi? Nampak? Jadi benda macam tu tuan-tuan, sepatutnya perlu beri penjelasan. Sebab zaman sekarang zaman viral, zaman orang duk rakam. Sekarang ni orang duk rakam lagi tuan-tuan. Dulu-dulu mana ada orang rakam. Jadi bila kita bercakap satu benda, kena berhati-hati dan kena beringat, dan tak boleh berhenti begitu saja. Kena beri penjelasan yang jelas. Contohnya tadilah, kalau Nabi pergi ke kanan, ulama pergi ke kiri, maka kita kena ikut ulama. Kalau dari satu sudut orang dengar, dia akan kata ini tak betul, sebab kita kena ikut Nabi. Ya. Tetapi kita kena faham, kalau dengan makna, kalau disebut Nabi pergi ke kanan, ulama pergi ke kiri, jadi kita kena ikut ulama dengan maksud tolak Nabi, itu tak betul. Itu kufur, itu sesat. Itu kufur, itu sesat, menolak Rasulullah, tak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau disebut Nabi ke kanan, ulama ke kiri, dengan makna hadis-hadis Nabi yang terbuku dalam kitab-kitab ulama hadis yang kita pelajari, yang kita baca, itu hadis Nabi. Tetapi kita tidak boleh faham hadis itu mengikut pandangan kita sendiri. Kita kena ikut huraian ulama. Ulama kata macam tu. Dari satu sudut kalau tengok, lain ni. Nabi kata macam ni, ulama kata macam tu. Tidak, Nabi kata macam tu, memang macam itu. Ulama huraikan, ada makna yang tersirat di sebaliknya. Nampak tuan-tuan? Ada dua benda yang perlu kita faham dalam isu ini. Benda ni kita kena jelaskan, takut orang salah faham. Kenapa tak ikut Nabi, ikut ulama? Kita ambil contoh tuan-tuan, hadis jariyah. Di sisi ulama yang mengatakan hadis ini sahih, betul. Hadis jariyah ni satu hadis hamba perempuan, sahabat datangkan hambanya itu berjumpa dengan Rasulullah. Dia nak membebaskan hambanya dan dia nak pastikan hambanya itu beriman kepada Allah. Dia mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada hamba perempuan. Mengikut satu riwayat, Nabi bertanya, "Aina Allah?" Aina Allah. Kalau ikut terjemah zahirnya, Nabi kata apa? Nabi tanya apa? Di mana Allah? Sedangkan dalam akidah disebut tidak boleh dikatakan di mana Allah. Ulama menyebut la yuqalul aina liman ayyanal aina. Dengar baik-baik. Tak boleh dikatakan di mana pada yang mencipta di mana. Maknanya tak boleh dikata di mana yang mencipta tempat. Maknanya soalan di mana Allah tu tak boleh. Ni yang Nabi kata ni. Tengok. Mungkin itu yang dimaksudkan. Kalau Nabi ke kanan, ulama ke kiri, kita kena ikut ulama. Mungkin itu yang dimaksudkan. Kalau dimaksudkan macam itu, maknanya dia telah mentakwil hadis tersebut. Maknanya bukan maksud soalan Nabi nak tahu mana tempat Allah. Tidak. Nampak? Lalu ditakwil. Nabi tanya kepada hamba perempuan itu dengan lafaz ainallah. Makna dia, tahap mana keimanan kamu dan pengagungan kamu terhadap Allah Ta'ala. Kalau tengok sekali pandang macam berbeza Nabi dengan ulama ni. Tapi bila belajar, bila rujuk kepada syarahan,
itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak ya? Jadi jangan duk kelirulah pening. Kalau Nabi ke kanan, ulama ke kiri, kita kena ikut ke kiri lah, ikut ulama. Maknanya kena ada dua benda di situ. Kalau dengan maksud tolak Nabi, ikut ulama. Kalau dengan maksud itu tolak Nabi, mana tolak hadis lah, tolak segala syariat Rasulullah, itu tak boleh. Tapi kalau dengan makna nak memahami syariat Nabi, nak memahami hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi, nak memahaminya melalui ulama, itu tidak menjadi masalah. Tapi kita kena beringat, akhir zaman ni bila nak bercakap pada manusia kena berhati-hati. Kena diberi penjelasan awal-awal supaya kenyataan kita tidak sengaja dikelirukan oleh pihak-pihak tertentu. Sebab zaman sekarang ni zaman orang duk rakam, viral, ya. Jadi musuh-musuh tu sentiasa ada sekeliling. Jadi sebagai seorang pendakwah ke, seorang penceramah ke, termasuk saya lah, kena bijak dalam hal-hal seperti ini. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tambahan.